Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik wa nusalli wa nusallim 'ala nabiyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Azza wa Jalla kita dapat bersama-sama pada pagi yang berbahagia ini untuk kita berada dalam satu majlis ilmu pasca Ramadan, iaitu selepas daripada bulan Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan kalau tak akhir saya datang sini 2021 terlepas bulan Mac. Oh, tak edit. Surah Mi'raj tak edit. Surah Mi'raj jadi program tak edit. Yalah. Sebelum tak ada saya tanda kat sini ni. Baik, jadi maknanya bukan 2021 lah, belum tu lagi lah. Sebelum tu kan 2019. So ni 2022, lepas 3 tahun lah. Betul lah, kita kuliah 3 tahun sekali. Baik, alhamdulillah, walaupun kita bersyukur pada Allah. Saya pun baru sampai pagi ni pukul 3.30 pagi tak ni. Duduk mamai lagi tak. Daripada tolak malam tadi pukul 10. Kereta banyak je lah kan. Tapi hari tu masa musim perayaan lagi dahsyat lah kan, berbelah-belah jam. Apapun, alhamdulillah, kita bersyukur kerana kita dapat bertemu pada pagi ini untuk kita membincangkan tajuk yang diberikan kepada saya. Tajuk kita ialah pasca Ramadan, selepas Ramadan, iaitu kita sekarang berada dalam bulan Syawal. Hari ini 13 Syawal, 13 hari dah berlalunya Ramadan. Jadi tajuk kita lebih kepada muhasabah. Bila sebut pasca Ramadan ni, dia lebih kepada apakah muhasabah yang perlu kita buat. Kita nak menilai kembali tentang apa yang kita lakukan bulan Ramadan dan apakah ada kesinambungan pada bulan Syawal dan seterusnya, dan apakah kesan ataupun implikasi sekiranya kita dapat istiqamah lepas Ramadan, dan juga apa implikasi kalau kita tidak dapat beristiqamah. Jadi itu antara perkara-perkara yang kita nak cuba bincang pada pagi ini. Dan di samping itu saya juga membuka ruang yang seluas-luasnya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau nak bertanya sebarang persoalan, anda boleh mengemukakan soalan anda kepada saya
melalui WhatsApp ataupun SMS. Jadi kalau siapa-siapa yang nak tanya soalan, anda boleh mengemukakan soalan anda kepada saya di talian 019 324 1364. Saya ulang sekali lagi, yang bawa handphone je lah Yang tak bawa handphone lagi, kita buka last sekali nanti. Last sekali ikut nak buka soalan. Kalau subuh tak kisah pergi orang kan. Kita dah waktu kan. Baik. Jadi siapa-siapa, saya ulang sekali lagi, siapa-siapa yang ada soalan, nak hantar soalan atau nak bertanya soalan, anda boleh hantar soalan anda atau mengajukan soalan anda kepada saya di talian 019 324 1364. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nak cerita pasca Ramadan. Apa yang berlaku selepas Ramadan? Saya teringat kata-kata yang dikemukakan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Dia kata, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah kamu hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Sebab itu para ulama salafus salih menyatakan bahawa seburuk-buruk golongan ni, orang yang paling teruk lah ialah orang yang kenal Allah bulan Ramadan sahaja. Dia kenal Allah bulan Ramadan je, lepas Ramadan seolah-olah dia tak kenal dah. Orang kenal masjid, tuan-tuan, bulan Ramadan saja. Kenal surau bulan Ramadan. Bila pasca Ramadan, bila berakhirnya Ramadan, dia tak tahu lagi mana jalan pergi masjid, mana jalan pergi surau. Kata para ulama salafus salih, kalau jenis golongan macam ni, dia termasuk dalam seburuk-buruk golongan. Wal'iyazubillah. Dan ada juga orang bertanya, macam mana kita nak tahu Ramadan kita itu Allah terima ke tak terima? Macam mana kita nak tahu? Amalan yang kita buat sebab Ramadan, subhanallah, memang dari sudut amalan ni memang tinggilah, meningkat. Iman kita pun tu dia naik. Al-iman yazid wa yanqus. Iman ini dia bertambah dan berkurang. Dan yang paling bertambah ni bulan Ramadan. Saya rasa kebanyakan orang yang iman yang paling meningkat Ramadan lah. Iman meningkat berkurangan, baik. Apakah faktor yang meningkatkan iman? Iman kita ni dia naik turun. Dia fluctuate. Dia tak statik. Yang statik ni iman para malaikat. Iman para malaikat statik. Tak 100%. Kan? Dia tak berubah. Iman para anbiya alaihimussalatu wassalam tu dia menaik, climbing, menaik, mendaki. Dia tak turun. Iman kita naik turun. Lagu tu. Jadi waktu bila kita naik, waktu bila kita turun, apakah faktor yang memberi kepada kenaikan iman? Faktor dia antaranya ialah amal saleh. Amalan. Itu amalan tu penting. Sebab amalan tu dia dapat meningkatkan iman. Sebab tu kita rasa iman kita sedap bulan Ramadan. Sebab apa? Cuba kita tengok amalan kita. Siang, malam, pagi, petang kan. Bahkan jihad kita bulan Ramadan sangat-sangat hebat. Kata Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali, dalam Ramadan ni dia kata ada dua jihad. Jihadani, al-jihadu fil nahar wa jihadul fil lail. Jihad waktu siang, jihad waktu malam. Jihad waktu siang kita puasa, jihad waktu malam kita qiyam. As-siyam wal qiyam. So dua-dua tu ada. As-siyam waktu siang, al-qiyam waktu malam. Amalan kita banyak. Dengan puasanya, dengan tarawihnya, dengan tadarusnya, dengan tahajudnya, dengan sahurnya, dengan macam-macam lah. Sedekahnya,
zikirnya, baca Qurannya, doa. Ramadan ni boleh dikatakan banyak amalan kita buat, lepas tu kita rasa iman kita meningkat. Sebab apa? Sebab peningkatan iman dia ada kaitan dengan amalan. Dan amalan juga sebenarnya salah satu cara untuk kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun masuk syurga bukan dengan amalan. Pening macam mana ni? Masuk syurga dengan amalan tak? Ha? Dengan apa? Dengan rahmat Allah. Itu orang kata kalau lagu tak beramal ya? Yang penting dapat rahmat Allah. Baik, persoalan, macam mana nak dapat rahmat Allah? Kena beramal. Itu cara dia. Kalau gitu amalan lah punca dapat rahmat Allah. Tak je. Bukan satu-satunya. Kalau gitu dia kata masuk syurga ni kena beramal. Tak beramal tak akan masuk syurga. Kenyataan tu salah. Kenyataan kata hanya beramal masuk syurga. Kau tak beramal tak masuk syurga. Salah. Pasal salah. Kalau tak beramal masuk syurga tak? Kalau tak beramal boleh tak? Kalau tak beramal boleh masuk syurga tak? Boleh dengan rahmat Allah. Boleh dengan rahmat Allah. Contoh, nak bagi mudah faham. Kita berkawan dengan Mutusami. Dah lama dah. Lama dah. Kita tak pernah ajak dia pada Islam pun. Ada kelemahan kita. Orang Melayu satu kelemahan dia, dia duk rasa Islam tu agama eksklusif untuk dia. Dia tak ada rasa nak sampaikan. Ni kawan lama ni, 15 tahun dah kawan ni. Tak pernah aku nak ajak jom masuk Islam. Tak ada. Dia tak cerita pun bab Islam ni, dia cerita benda lainnya, bab berniaga, bab bisnes, bab Islam dia tak akan cerita. Saya pun tak tahu pasal apa. Ni tanggungjawab ni. Kan? Esok dia dakwa kita di akhirat esok ni. Satu hari kita duduk pergi mengaji apa semua tu, terdetik di hati kita, ya aku ni duk kawan dengan Mutusami ni lama dah, pasal apa aku tak ajak dia. Satu hari kita jumpa dia, kita pun nak ajak dia. Ya aku ni sayang pada kamu. Kita kawan lama dah. Aku nak kita kawan dunia sampai akhirat. Mutusami tu tanya macam mana? Aku pun nak kawan kamu. So, kan? Hang baik dengan aku lama dah. Ginilah dia kata. Atas dunia kita berkawan. Akhirat esok kita tak ada kawan kalau kamu tak masuk Islam. Mutusami pun tanya, lama ni 15 tahun hang tak pernah ajak aku pun, hang tak pernah habaq aku Islam tu apa? Hang cuba cerita sikit Islam tu apa? Aku pun nak tahu kot sebenarnya, tapi aku pun dah hang tak habaq aku pun tak tanya. Tapi bila hang buka mulut lah ni aku nak tanya, Islam tu betul-betulnya apa dia ya? Bukankah sama je agama ni? Kami sembah batu, dia kata. Tokong. Orang Islam pergi Kaabah, itu Kaabah dia kata sembah batu. Apa Kaabah tu? Batu. Kami menghadap, dia panggil apa? Dewa apa nama tu? Tak tahu, tak ada kawan ni kan, Hindu tak lah. Banyak dewa Krishna lah, contoh dewa Krishna. Kami menghadap dewa Krishna, kamu menghadap Kaabah. Sama ya. Rupanya benda tu duduk dalam kepala dia. Jadi bila kita tak buka mulut, dia pun biar lagu tu, dia anggap semua sama je. Kita pun masa tu bertanya, la ilaha illallah, 15 tahun rupanya dia salah faham cukup banyak. Kita pun bagi tahu dia lagu ni tak sama. Kami bukan sembah batu. Macam kamu sembah dewa apa semua, kamu buat sendiri, patung-patung kamu ikut dia. Kami tak. Itu sembah Kaabah. Kami tak sembah Kaabah. Kami menghadap ke Kaabah itu sebagai satu kesatuan umat Islam seluruh dunia. Andai kata Kaabah tu dipindahkan, ambil daripada Mekah tu, orang angkat, pitak di Kulim. Kan? Kami tak akan menghadap Kulim. Kami akan tetap menghadap ke sana. Tapi kamu, tokong kamu orang pindah daripada Kulim pergi ke
Kalau ustaz, kamu menghadap mana? Menghadap kulit kalau ustaz? Kalau ustaz lah. Kamu ikut dia punya batu tu. Itu beza dia. Kita bagi dia fikir. Dia pun terkejut. Betul juga. Kami akan ikut dia sebab kamu ikut dia sebab kamu sembah dia. Kami tidak. Kami sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh menghadap situ, kami menghadap. Kan? Walaupun Kaabah runtuh, memang pernah pun Kaabah runtuh, tetap menghadap tempat yang sama. Sembang dah sikit. Aku tak tahu banyak. Aku tahu lagu tu sikit-sikit lah. Lagu ni lah Hamai. Jom. Aku jumpa ada seorang ustaz ni. Dia bercerita ke hang lah. Boleh dia kata. Aku pun peri lah ni. Aku pun peri. Jom. Dia terbuka hati. Kita pun bawa lah telefon apa ustaz seorang ni. Kita dah biasa dengan dia. Panggil ustaz mai. Kita jumpa kat surau ustaz ni. Ada urgent ni kata ni. Ada urgent ni. Ustaz kata okey. Mailah jumpa kat surau Ittihad ni. Kan? Jumpa ustaz kawan saya ni Meritu Sami ni, dia nak tanya sikit bab Islam. Saya tak nak jawab banyak sangat kan. Ustaz itulah abang dia. Ustaz ni pun cerita bab Islam satu. Tiba-tiba mengalai mata dia, keluar air mata. Sebenarnya saya mencari kebenaran dah lama dah, tapi tak ada siapa bagi tahu pada saya. Lama ni saya ikut-ikutan, tapi saya duk rasa dalam feel hati saya tak betul benda ni. Hak agama saya pegang ni tak betul. Saya duk tengok patung, duk puja apa semua. Saya pun tak boleh terima, tapi dah pakat semua buat, saya ikut je lah. Kawan ada-ada ni pun barulah abang ni dah. Kan? Tapi Alhamdulillah lah jugalah. Dia beritahu juga. Lain kali, dia pun dengan rela hati, dia nak masuk Islam. Nak masuk Islam tak susah tuan. Kamu yakin? Yes. Nak masuk Islam? Yes. Mengucap dua kalimah syahadah. Mengucaplah tuan-tuan. Lepas habis mengucap, biasanya orang masuk Islam ni, bila dia mengucap, apa berlaku? Air mata mesti mengalir. Itu. Dia akan rasa something yang dia tak pernah rasa sebelum ni. Kalau tuan-tuan biasa buat upacara orang nak masuk Islam kan, boleh dapat saksikan benda tu automatik. Dia tu bila habis mengucapnya menangis, rasa lapang. Kita pun peluk dia apa semua kan, sebagai saudara Islam kita. Bukan takat kawan lagi dah, saudara Islam, tambah lagi daripada kawan kan. Kita seronok, kita happy dia masuk Islam. Kita sedarlah kesilapan kita lama 15 tahun kita tak pernah bagi tahu Islam pada dia. Hari ni baru kita bagi tahu. Kurang-kurangnya lah sebaiklah aku bagi tahu juga, aku tidak kena dakwa aku di akhirat esok ni. Selesailah, disuruh baliklah. Kan? Dia pun bagi tahu aku nak jumpa keluarga aku. Aku nak jumpa keluarga aku nak ajak dia. Aku dah rasa nikmat ni aku rasa nikmat ni masuk Islam ni. Aku nak ajak dia orang. Dia pun start motor berderah, nak cepat keluar kepala simpang tu. Datang trailer, boom, pagi dia melambung naik, jatuh tengah jalan. Kereta belakang mai pula zap, langgar dia mati di situ juga. Baik tuan-tuan, persoalan dia, layak tak Meritu Sami ni masuk syurga? Hak kita cerita panjang lagi nak pergi pada conclusion yang tadi ni. Layak ke tak layak dia masuk syurga? Sebulat suara ni, layak ke tak? Layak. Okey, layak. Baik. Dia beramal lagi? Apa satu pun tak lagi? Kalau syarat amalan sahaja yang boleh masuk syurga, dia layak tak? Dia tak layak lah kalau syarat amalan. Sebab apa? Dia tak buat apa lagi pun. Dia baru mengucap dua kalimah syahadah ya, tak beramal apa lagi. Kalau kita menyatakan amalan itu syarat utama masuk syurga, dia awal-awal lagi reject, dia tak buat amal apa lagi. Tetapi walaupun dia tak beramal lagi,
Syarat masuk syurga rahmat Allah. Ada kita sebut tadi tu. Rahmat Allah, maka dia layak untuk mendapat rahmat Allah. Allah Maha mengetahui dia ni, kalau Allah panjangkan umur dia, beramai lah. Cuma lah umur dia tak panjang. Dia tak ada nak beramai. Allah bagi rahmat pada dia walaupun dia belum beramal. Dan kita pula, oh kalau gitu tak apa, janji dapat rahmat Allah, tak beramal pun tak apa. Kita ni yang Allah panjangkan umur pula, ada syarat dia pula. Adakah nak dapat rahmat Allah macam tu je tiba-tiba dapat? Pepatah menyatakan yang bulat takkan datang bergolek, yang pipih takkan datang melayang. Kamu Allah panjangkan usia, kamu kena beramal untuk mendapat rahmat Allah. Itu cara dia. Beramal pula ada dia punya syarat dia pula. Amalan itu mesti tepat, mesti kena berdasarkan ilmu. Kalau amalan tu tak betul, reject juga, tak terima juga. Berapa ramai orang beramal lah kali semua rejected. Sebab apa? Sebab dia buat itu tak berdasarkan kepada ilmu. Zaman Nabi pun berlaku. Tu saya kata zaman kita berlambak tuan-tuan, berlambak. Ramai hak buat amalan ni dia pakai buat je. Tu saya kata benda hak amalan-amalan hak tak biasa, amalan hak kita buat hari-hari ni, solat pun tak clear, banyak. Waktu bulan Ramadan hari tu ada orang disebut dengan saya. Disebut apa? Dia kata, Ustaz, kita ni di Malaysia ni pelik lah. Pasal apa? Ada orang bagi tahu dia lah. Ada orang bagi kita tak setuju satu benda hak kita buat. Apa dia? Dalam Malaysia ni, kita bulan Ramadan ni, tarawih ni hanya ada bulan Ramadan. Okay. Yes. Pasal apa kita tak betul-betul pulun tarawih bulan Ramadan? Ni bulan Ramadan lah tarawih separuh. Kuliah pun nak buat juga waktu tu. Nak buat kuliah, buatlah 11 bulan duk ada buat kuliah, buatlah. Ramadan ni berhentilah saat kuliah tu, dia kata. Fokus tarawih, sebab tarawih tak ada dalam bulan lain, hanya ada bulan Ramadan. Kata-kata tu macam nampak rasional juga kan, make sense juga, betul juga. Tapi saya kata dia begini, tak ada masalah buat kuliah, boleh teruskan. Itu kita ada, tak boleh nak fokus tarawih, boleh nak fokus tarawih, kuliah buat juga lah. Dia katakan 11 bulan tu ada ni macam sekarang kan, boleh buatlah kuliah. Memanglah 11 bulan tu ada untuk buat kuliah, tapi 11 bulan tu hang tak mai. Itu problem dia macam sekarang lah, bukan mai semua, betul tak? Bulan Ramadan pakat mai, betul tak? Had tu dia punya kunci dia. Kita duk kata duk cerita zaman-zaman dulu, zaman sahabat, zaman para salafus soleh, mana ada kuliah orang buat bulan Ramadan? Tak ada lah, tarawih ni tarawih je. Betul lah, sebab mereka ni tak pernah tinggal masjid. Tak kira bulan Ramadan ke tak kira bulan Syawal pun, pasca Ramadan tu dia committed, mereka cukup hebat. Kita lepas Ramadan bukan committed ke metod. Maka dengan sebab itu hak mai ramai tu bulan Ramadan saja. Kena ambil kesempatan lah dari sudut dakwahnya. Sebab kita lihat dari sudut zaman. Zaman kita berbeza tuan-tuan. Memang zaman dulu, kalau kita dah baca kita ulama dulu, memang dia tak sibuk benda lain dah Ramadan ni. Tarawih, Quran, kuliah-kuliah pun berhenti Zat. Tak apa. Sebab apa? Memang dia duk buat selalu. Dia telah tinggal. Tapi orang kita ni buat ibadat ni kadang ilmu tak ada. Bulan Ramadan dia datang. Dia datang dalam keadaan dia buat ibadat tu ikut-ikutan saja. Bila kita cerita satu-satu, berapa ramai orang yang baru menyedari solat dia pun tidak sah. Solat dia pun dia tak tahu hujung bangkai kat mana, dia tak tahu. Rukun qauli pun tak tahu. Tuan-tuan, ada orang dia duk ingat takbiratul ihram tuan-tuan. Ini hak saya jumpa ni. Orang surau ni, dia duk ingat takbiratul ihram tu angkat tangan tau. Takbiratul ihram ni rukun fi'li ke rukun qauli?
Takbiratul ihram rukun qauli ke rukun fi'li? Qauli. Ada beza fi'li dan qauli. Qauli itu sebutan. Kalau dia kata angkat tangan ni takbiratul ihram, maknanya dia anggap takbiratul itu rukun fi'li. Dia bukan rukun fi'li. Bukan rukun perbuatan. Angkat tangan tu perbuatan. Kan? Angkat tangan tu sunatnya. Sebab tu orang kita dia perbetul angkat tangan ni. Saudara kira lah. Perbetul tengok bagi sengit pun tak boleh. Kiranya perbetul hak ni perbetul sungguh. Hak betul-betul nak kena perbetul itu hak rukun. Hak ni sunat. Apa dia hak perbetul? Rukun qauli Allahu Akbar. Itu yang rukun. Itu yang dia tak perbetul. Itu yang kadang salah. Salah macam mana? Dia panjang. Bar tu dia panjang tu salah dah. Dia ikut lagu raya. Lagu raya lagu tu. Lagu apa tu? Allah, Allah, Allahu Akbar. Itu okey. Yang kedua. Allah, Allahu Akbar. Itu salah. lagu apa? Lagu lama kan? Lagu raya tu. Saya tak ingat hak mula tu. Ingat hak dia punya Allahu Akbar tu je. Hak mula tu okey. Hak kedua tu salah. Dia duduk tiru lagu raya, salah. Takbiratul ihram dia lagu tu panjang Allahu Akbar, dan saya pernah dengar benda ni, bukan tak masa solat je, masa azan. Saya pernah dengar dengan telinga saya sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan di surau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ni bukan sembarang padi ya. Bukan iramanya itu, irama tak kisah lambu irama mana pun, tak ada hamnya. Persoalan di sini adalah sebutan. Bila mana dia memanjangkan akbar, salah, lari makna. Salah bukan takat salah, salah yang makna tu lari, berubah makna. Tak boleh. Kalau kita takbiratul ihram dalam keadaan berubah makna, tak sah. Macam juga kita panjangkan A. Dia A tak boleh panjang, bar tak boleh panjang. Contoh Allahu Akbar, salah juga. Sebab lari mana? Kalau A tu dipanjangkan, dia bermaksud hal, adakah? Hak lebih panjang ni Allah je. Allahu Akbar. A tu pendek, bar tu pendek. Itu pun kena mengaji, nak tahu tu pun, walaupun nampak simple. Tapi kalau tak tahu hak tu, habis. Zaman Nabi pun berlaku, tuan-tuan, ada seorang masuk ke masjid, dia solat, lepas solat dia tengok Nabi duduk dalam masjid. Dia pun jumpa Nabi ya. Bagi salam, Nabi kata apa? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu pergi solat semula sebab kamu tadi tak solat. Dia terkejut. Aku dah solat, Nabi kata tak solat. Dia solat kali kedua. Lepas selesai dia solat kali kedua, dia jumpa Nabi lagi, Nabi sebut benda yang sama. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Hang pergi sembahyang balik, hang tak sembahyang tadi ni. Gau pala lah. Mayang pula kali ketiga. Mayang yang sama ni, solat yang sama. Lepas selesai solat, pergi jumpa Nabi lagi. Nabi sebut juga benda yang sama. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Hang pergi sembahyang balik, hang tak sembahyang tadi. Dia pun tak tahu, cuak lah dia. Dah 3 kali sembahyang lah. Nabi duduk suruh ulang lah. Berapa kali nak ulang ni? Lah kali dia tanya Nabi, ya Rasulullah, alimni salah. Tolong ajak kat aku, Zat, ya Rasulullah, nak salat macam mana sebenarnya ni, macam mana betul-betul nak kena buat. Lagu tu Nabi ajak dia solat. Rupa-rupanya daripada penerangan Nabi itu menunjukkan bahawa dia ni solat tidak ada tamak ninah. Kalau kita tengok tamak ninah bukan rukun dalam mazhab Syafi'i. Rukun tak tamak ninah? Ada tak rukun tamak ninah? Ada tak? Ada tak? Tak ada. Rukun 13 ada tamak ninah? Tak ada. Itu memang dia bukan rukun, tapi dia syarat kepada rukun. Rokok rukun, syarat rokok tamak ninah. Jadi kalau tak ada syarat dia, maka rokok pun tak ada. Dia mencacatkan rukun. Jadi maknanya rupa-rupanya dia solat dalam keadaan tak ada tamak ninah. Tak ada tamak ninah, tak sah. Walaupun solat banyak, 10 kali dia solat, Nabi suruh ulang tu. Berapa kali dia solat pun Nabi kan suruh ulang lah. Sebab apa? Sebab solatnya tidak sah. Batu orang yang tidak ada ilmu, dia beramal, amal dia macam mencurah air di daun keladi. Curah punya banyak, lepas curah, lepas curah, tapi tak lekat tu. Pasal apa tak lekat? Pasal dia buat tu tak betul.
Tak kena, dia tak serap. Dia tak serap. Maka dengan sebab itu amalan hak buat pun nak kena ada asas dia, kena berdasarkan kepada ilmu. Itu prasyarat dia. Baru Allah nak terima. Baru Allah nak bagi rahmat. Sebab kita ni Allah bagi peluang untuk beramal. Allah bagi peluang macam tadi Mutus Sami ni memang dia tak ada peluang dah kan. Dia mati terus dah, tak apalah. Allah bagi rahmat terus. Macam kita ni Allah bagi peluang. Tiba-tiba tak buat. Nak dapat rahmat macam mana? Maka dengan sebab itu amalan itu penting kat sini untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dah saling kait mengait tu di antara satu sama lain. Sebab tu kita kadang-kadang ada orang dia suka cakap falsafah kan. Kan. Alah kali dia tak tahu, dia tak jejak betul macam mana. Jadi maknanya kita kena faham amalan tu penting untuk dapat rahmat Allah. Dan amalan tu pula prasyarat dia tadi apa dia? Kena bertepatan dengan ilmu. Yang kedua, prasyaratnya lagi kena ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Melaksanakan perintah Allah Ta'ala itu dengan ikhlas. Ikhlas ni maknanya kita buat kerana Allah. Ada orang kata pula lah ni, kadang-kadang orang cakap falsafah juga ni. Orang kita kalau cakap falsafah memang dia ni cakap tinggi oh. Ni halang sampai makam hakikat ni. Macam mana? Kita ni beramai ni, dia kata tak boleh beramai untuk dapat syurga ni, tak boleh, syirik. Tu dia. Beramai untuk dapat syurga ni syirik. Ni hakikatnya kita beramai kerana Allah, bukan kerana syurga. Syirik ke bila kita beramai nak dapat syurga? Syirik ke? Apa maksud ikhlas? Ikhlas itu kita beramal kerana Allah. Hak kita dah sebut kalau kita lafaz niat usalli fardhu subhi raka'ataini lillah. Lillah tu ikhlas tu. Lillah hanya semata-mata kerana Allah. Kita puasa kita nawaitu sama radin apa semua. Kemudian ujung ni lillah. Lillah itu makna kita nak bagi tahu aku buat ni mata-mata kerana Allah. Baik. Dia bila mana Allah Ta'ala yang suruh kita buat dengan Allah yang menjanjikan pahala, Allah yang menjanjikan syurga. Lalu bila kita buat untuk dapat janji Allah, adakah itu syirik? Adakah itu nama tak ikhlas? Tidak. Sebab kita masih lagi on track. Kita nak dapat janji Allah dan Allah yang janji. Kau Allah janji buat apa? Kan? So masih lagi ikhlas. Yang tak ikhlas ni, kita bukan nak dapat janji Allah, bukan nak buat kerana Allah, kerana nak dapat habuan daripada manusia, nak orang sanjung kita, nak orang puji kita. Hak tu yang kata tak ikhlas tu, yang tak ada kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya dalam bab ikhlas ni memanglah dia ada peringkat-peringkat dia. Peringkat level biasa macam kita ni peringkat abrar kerana nak dapat janji Allah. Ada yang peringkat muqarrabin, dia tak peduli janji tak janji, nak kerana Allah Ta'ala sahaja. Tak apalah, tapi masih lagi dalam lingkungan keikhlasan kepada Allah kerana masing-masing buat kerana Allah. Yang kata tak ikhlas ni buat kerana selain daripada Allah, kerana matlamat-matlamat yang lain. Itu. So kena berjelas benda itu. So tak salah kalau kita nak buat sesuatu tu nak dapat syurga Allah. Memang itu janji Allah pun. Allah sebut dalam Quran, innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu, sesungguhnya mereka yang menegaskan keyakinan, mereka berkata ialah Tuhan kami ialah Allah, beriman pada Allah. Beriman ni beramal soleh lah, dia include dalam tu. Thumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah, konsisten di atas kebaikan. Satu lagi, istiqamah ni makna apa? Kadang-kadang orang diterjemah istiqamah ni konsisten dia bukan konsisten. Kalau konsisten saja dia tak nama istiqamah lagi. Sebab itu kadang-kadang orang kita dia guna perkataan istiqamah tu dengan cara yang salah. Dia ni Allah menipu kuat. Cakap dengan dia lah. Memang ada kaki putak ni menipu sungguh. Istiqamah sungguh menipu. Dia dengar lah orang kata gitu. Kan?
Istiqamah sungguh menipu. Itu salah tu. Penggunaan perkataan yang salah. Sebab istiqamah ni maksud jalan yang lurus. Konsisten di atas jalan yang lurus atau jalan kebaikan. Menipu kebaikan mana? Mana boleh kata istiqamah? Kalau sebut konsisten saja tak apa. Mana dia konsis? Dia punya konsisten untuk bohong. Tak apa. Tapi bukan istiqamah. Bukan istiqamah. Istiqamah ni maknanya dia berterusan atas perkara yang benar, yang betul. Contoh kita istiqamah. Hari itu kita puasa Ramadan 30 hari. Kita istiqamah bulan Syawal dengan puasa 6 hari. Itu istiqamah tu. Istiqamah dengan puasa walau tidak 30 hari juga, tapi kurang-kurangnya istiqamah dengan puasa. Sebab tu Nabi tak suruh kita puasa sampai 30 hari bulan Syawal. Nabi suruh 6 hari ya. Sebagai apa? Kesinambungan istiqamah di atas jalan kebaikan. Itulah pasca Ramadan, tuan-tuan. Jadi maknanya kalau hari tu kita baca Quran tiap-tiap hari sehari satu juzuk, pasca Ramadan kena baca Quran juga walaupun sehari satu muka surat. Ni pasca Ramadan Quran duduk tahu mana? Duduk dalam almari ya. Dulu saya dalam Al-Kuliah TV3 dulu, satu tajuk yang saya bincang, saya ingat lagi lah. Tajuk dia Mukjizat dalam Almari. Depa bagi tajuk Mukjizat dalam Almari. Ha tu dia. Memanglah nak menunjuk mukjizat tu Quran lah, sebab Quran kan mukjizat kan, tapi duduk dalam almari ya, tak keluar. Sebab apa? Dia keluar bulan Ramadan sahaja. Jadi ini yang kita kata tak konsisten, tak istiqamah. Bukan nak suruh buat macam Ramadan juga, memang kita tak mampu lah. Sebab Ramadan ni dia special kan? Dia special. Memang bulan Ramadan kita boleh buat all outnya banyak. Lepas Ramadan kita tak boleh buat macam Ramadan. Tapi Nabi pun tak suruh kita buat serupa begitu dah. Tapi konsisten itu, istiqamah itu satu benda yang diperlukan. Dan tu Nabi sebut dalam hadis tentang puasa, kita sebut tadi, walaupun dalam konteks pahala satu benda lah kan. Hadis riwayat Imam Muslim daripada Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi SAW menyatakan, man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Siapa yang puasa Ramadan, Nabi kata man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan summa, kemudian atba'ahu, dia ikuti dengan, dia continue dengan sittan min Syawal. Ni kena faham juga ni. Sebab saya duk dengar orang kata lah, Allah Alam, orang kata, Ustaz saya dengar lah, dia kata kita nak dapat puasa 6 ni, nak dapat pahala setahun. Sebab Nabi kata kana kasrami dahri, macam pahala yang dapat pahala setahun kan. Nak dapat pahala setahun ni kita kena start raya kedua dan berturut-turut 2, 3, 4, 5, 6, 7. So raya ke-8 kita raya 6 lagi. 8 Syawal kan raya 6. Sebab tu ada raya 6 dia kata. Kalau tidak macam mana ada raya 6? Raya 6 ni tempat kita je maknanya. Jadi maknanya dia kata kena ikut. Tuan-tuan, tengok hadis tu kata apa? Hadis tu kata apa? Hadis tu kata summa atba'ahu sittan min Syawal. Sittan tu dalam bentuk nakirah, bukan bentuk makrifah. Belajar Al-Sarah tak? Belajar tak sikit-sikit? Tak ajar langsung? Tak belajar langsung? Lepas ni kena belajar. Serata-rata saya jumpa orang semua kata bahasa Arab kali susah. Pergi tanya budak sekolah agama sama, apakah subjek paling susah? Bahasa Arab. Saya rasa ini da'iyah daripada musuh Islam. Dia duduk masuk dalam pemikiran umat Islam lama dah, nak bagi tahu bahasa Arab tu susah-susah. Sebab apa? Lah kali orang tinggal lah bahasa Quran. Sedangkan bahasa Arab tu bahasa apa? Bahasa Quran. Allah turunkan Quran bilisanin arabiyyin mubin. Kita belajar bahasa Quran. Itu bahasa siapa? Bahasa Rasulullah. Bahasa Sayyidina Abu Bakar, bahasa Sayyidina Umar, bahasa Sayyidina Osman, bahasa Sayyidina Ali. Itu bahasa siapa? Bahasa ahli syurga. Tiba-tiba kita kata susah. Lagi kita tak belajar. Rugi tak rugi? Rugi. Waktu saya tekankan kepada pelajar, semester ni kebetulan saya belajar ngajak budak-budak, ngajak ni lah, ngajak online lah ni, masih online lagi. Lagi grade aku tu je lah, online. Tak kena universiti pun tak kena.
Antara subjek yang saya mengajar adalah bahasa Al-Quran dan hadis. Bahasa Al-Quran dan hadis. Semester ni saya mengajar 2 subjek. Satu, wacana akidah dan fiqh. Satu lagi bahasa Al-Quran dan hadis. Semua kenyataan yang kita ambil daripada para ulama, termasuk Al-Imam Syafi'i, menyatakan belajar bahasa Al-Quran itu bahasa Arab lah. Sebab Quran diturunkan dengan bahasa Arab kan. Adalah wajib. Cuma wajib tu adalah kapasiti yang wajib tu, kadar yang wajib. Selain pada tu sunat lah. Sebab apa? Sebab itu bahasa ibadah. Itu bahasa, apatah lagi kau nak faham Quran, nak faham sunnah Nabi, memang kena tahu bahasa Arab. Kalau tak tahu tu dia baca hak terjemahan tu. Dia baca terjemahan tuan-tuan, kelang kabut. Oh, main buku okey, mengajak kitab ni. Baca terjemahan. Terjemahan pula Indonesia. Bermula Islam itu dalam keadaan dagang. Dan Islam akan kembali dagang. Maka beruntunglah orang yang berdagang. Dia pun tengok, oh sedap ni ulah. Dia bulah. Islam bermula dengan dagang. Nabi kita, Nabi SAW pun berniaga. Oh, dia pikir tu. Dia pikir tu. Maksud apa? Ni Indonesia ni dia sebut dagang ni, dia terjemah kepada gharib. Bada al-Islamu ghariba. Islam bermula lah kerana gharib. Gharib tu makna apa sebenarnya? Gharib tu makna pelik. Apa Indonesia terjemah dagang? Pasal orang yang berdagang dia pelik, dia berada di rantauan orang, jadi dia ni pelik lah. Itu maksudnya. Dia tengok kataan dagang, dia faham dalam konteks bahasa kita, dagang ni menega. Dia ulas bab menega tu cantik. Kan? Bab menega ni. Sedangkan hadis tu langsung tak kena mengena dengan menega. Langsung tak kena mengena. Sebab apa? Sebab dia tak faham yang Arabnya, yang bahasa hadis tu sendiri. Baik. Contoh, berapa ramai orang kita bila dia kata, dia ni kaki fitnah. Hari tu dia fitnah aku. Dia kata aku macam-macam, dia tuduh aku tak buat pun. Kan? Aku nak bagi tahu ni dia. Pergi habaq dah sikit. Fitnah itu Quran kata lebih teruk dan membunuh, tahu tak? Tidak kenyataan tu? Pernah dengar tak? Pernah dengar tak? Siap buh Quran kata lagi. Quran kata tu fitnah itu lebih besar pada membunuh. Pada pandai duk fitnah orang. Lebih teruk pada bunuh orang lagi. Tuan-tuan, ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 191 memang sebut al-fitnatu asyaddu binal qatli. Fitnah itu lebih besar pada membunuh. Tapi fitnah tu maksud apa? Kita salah faham, tuan-tuan. Fitnah dalam ayat tu tak cerita bab tuduhan palsu. Tak cerita bab hak jenis hak fitnah hak kita faham ni. Fitnah dalam ayat tu maksud dia asyirku billah, syirik kepada Allah. Perbuatan syirik itu lebih besar daripada membunuh. Apa kaitan dengan, memanglah fitnah dosa besar juga, tapi tak ada kaitan. Nampak tak? Pasal apa? Pasal dia tak faham kod Melayu, dia tak faham yang bahasa Al-Quran itu sendiri. Dia tak faham. Dia tak mau faham pun. Pasal apa? Letak blok. Susah. Saya pun sabar kat dulu. Masa saya mengaji dulu, antara subjek tak suka bahasa Arab pun. Tak suka. Walaupun boleh skor, kita baca kan, boleh skor lah kan. Jadi masa periksa kawan duduk sebelah, mereka nak tiru. Nak tiru karangan. Kita hafal ya, tapi tak suka. Saya memang tak minat. Dulu saya tak minat. Tapi setelah saya belajar, baru saya nampak kepentingan dia. Ilmu alat. Usul fiqh ni boleh kata 50% kena tahu bahasa Arab. Asasnya usul fiqh. Usul fiqh ni apa? Usul kepada fiqh. Al-ma'rifatul ahkam syar'iyyah tu. Tak tahu yang tu kelang kabut apa. Itu salah faham terjemahan. Sebab tu dia pergi ulas macam tadi hadis tadi tu. Sittan min Syawal. Sittan itu nakirah. Nakirah ni makna apa? Nakirah tidak ditentukan hari. Bukan kalau kamu kata 6 hari yang tertentu, hari yang kedua kena start berturut-turut pula, itu ma'rifah.
Tapi Nabi tak sebut begitu. Nabi sebut sitan saja. Sitan itu bentuk nakirah. Nakirah ni kalau kita nak terjemah, kalau saya terjemah, mana-mana 6 hari dalam bulan Syawal. Mana-mana 6 hari. Ikut Tapi dalam konteks buat baik, lagi cepat lagi bagus. Tak apalah, itu dia afdal. Kita nak bincang bab ni, bab pahala dapat setahun ni. Setahun ni Nabi sebut mana-mana 6 hari. So tak ada masalah pilih mana-mana 6 hari. Cuma kaedah dia, benda baik lagi cepat lagi bagus. Nak berturut-turut pun tak apa, nak berselang-seli pun tak apa. Asalkan kamu buat dalam bulan Syawal, kamu akan dapat ganjaran itu. Ni sebut dalam hadis Nabi SAW. Jadi lepas ni tuan-tuan kena belajar balik bahasa Arab. Boleh? Akan datang kuliah, akan datang lagi 3 tahun saya main pula. Al-muhadarah bil lughatil arabiyyah. Anak dia memang belajar masalah aku tu. Mula-mula 40 orang, lepas sebulan tinggal 4 orang. Lepas tu ustaz pun tak main dah. Pasal apa? Pasal mungkin cara kita belajar untuk apa? Belajar nak bercakap, pergi duduk sana 3 bulan boleh bercakap. Kita belajar nak faham Quran. Istilah-istilah digunakan dalam Quran, dalam hadis. Jadi bila kita baca Quran tu, kita rasa nikmat dia lain sikit. Kita rasa nikmat dia. Macam Allah, bila Allah sebut inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami turunkan Quran pada malam Al-Qadar. Sebab Allah sebut kami. Ada makna tu. Kalau kita tak faham, kita baca lagu tu, kami tu, tak ada apa. Tapi kalau kita faham tu, kita merasakan kehebatan, keagungan rububiyah Allah dengan penggunaan perkataan tersebut. Berbeza. Rububiyah Allah sebut kami, uluhiyah Allah sebut aku. Ada beza dia. Hak ni yang kita nak tahu lagu tu lah. Bukan nak suruh belajar bercakap ni. Pergi duduk sana lah, boleh bercakap. Orang belajar bahasa Arab di Malaysia, apa yang nak bercakap juga. Buat environment tak ada. Kan? Tapi kita bukan concern hak cakap tu. Concern kita hak cakap tu sebagai tambahan saja. Tapi kepahaman kita terhadap bahasa Al-Quran, bahasa sunnah Nabi, untuk kita lebih memahami sumber hukum syarak. Tak boleh banyak, boleh sikit. Okey, tak boleh sikit, boleh banyak. Itu je lah. Kan? Bolehlah juga. Boleh kita faham, taklah jadi caca merbah macam kita sebut tadi. Macam-macam pendapat ataupun benda-benda yang memang bercanggah. Nak guna saya sebut terjemahan. Saya teringat satu buku saya baca. Hari itu saya buat rakaman kitab Al-Adhkar Al-Imam Nawawi. Rakaman di mana? Bukan Kedah FM, Manis FM, Gaya Pantai Timur. Manis FM ni radio Pantai Timur, Terengganu, Kelantan, Pahang. Saya ada tiap hari tuan. Tiap hari. Pergi mana pun saya akan rakam hantar ni. Dah berapa tahun dah, banyak tahun dah. Saya berhenti IKIM hari tu. Hari ni berhenti IKIM. 31 Julai, 1 Ogos saya start dengan Manis FM. Jadi IKIM dulu tafsir. IKIM tafsir. Manis FM ni saya buat hadis. Hadis ni antara yang sudah settle hadis 40. Hadis 40 tu 113 siri lebih kurang. Kemudian Al-Adhkar Imam Nawawi. Al-Adhkar juga hadis juga. Hadis zikir kan. Itu pun 130 siri silap saya. Kemudian sekarang ni saya teruskan lagi dengan hadis targhib wa tarhib. Hadis targhib wa tarhib dah sampai ke siri yang 436. Yang saya masih ingat masa saya buat Al-Adhkar tu, saya tengok hak yang rujukan Arab tu lah. Kemudian saya dapat hadiah. Pergi kuliah ni adalah program ni orang bagi hadiah kita azkar terjemahan bahasa Melayu. Terbaik. Bahasa Melayu kan dia terjemah terbaik. Berat. Saya pun ambil tengok. Baca, tengok. Doa ketika mana masuk bilik kecil. Ni apa ni? Doa ketika masuk bilik kecil. Bilik besar? Macam doa apa? Rupanya dia tak tengok hak bahasa Arab tu, dia alih bahasa daripada bahasa Indonesia. Indonesia kata apa? Doa ketika masuk kamar kecil. Tahu kamar kecil tu apa? Kamar kecil Indonesia tandas.
Kalau kita pergi cari tandas, tak jumpa tuan-tuan. Tuan-tuan sampai dekat bandara yang tu apa? Bandar udara. Bandara di Soekarno Hatta, contohnya di Jakarta. Cari mana tandas, tak jumpa. Jumpa kamar kecil. Kan contohnya. Orang kita, dia bukan ambil hak Arab tu terjemah, dia terjemah bahasa Indonesia. Kamar kecil, kamar tu bilik. Bilik kecil. So doa ketika masuk bilik kecil lah, tu doa bilik besar nak baca doa apa? Nampak? Nampak tak kalau kita hanya bergantung pada terjemahan? Nampak tak dia punya? Sebab tu kena basic Arab kena ada setidak-tidaknya. Tambah-tambah asatizah lagi lah kena ada. Tengok tak Melayu saja, bukan kita nak condemn, tidak, tapi melari makna tu. Kadang banyak lari makna. Tambah buku-buku, ya Allah. Kan? Buku terjemahan pula lagi lah. Siapa tengok kitab terjemahan apa Bidayatul Mujtahid oleh Ibn Rushd. Siapa nak jadi mujtahid, baca kitab tu. Bidayatul Mujtahid. Nak tengok macam mana berlaku khilaf dalam fiqh, macam mana. Orang hari ni duk jadi serabut, duk ta'asub sangat, duk fanatik sangat, duk kerah sangat. Baca kitab Bidayatul Mujtahid baru dia nampak lapang sikit pemikiran dia. Dia mengurangkan khilaf sikit. Dia nampak macam mana istinbat hukum tu berlaku. Tengok hak buku Melayu, Allah. Dia ada bahasa Indonesia biasanya kan. Kemudian di ahli bahasa pula. Lari paragraf, satu paragraf hilang, makna terjemah salah. Salah terjemah pada dia. Sebab itu kepentingan untuk balik kepada sumber yang asal, iaitu sumber bahasa Al-Quran, iaitu bahasa Arab itu sendirilah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi pasca Ramadan kita ni, kita sebut tadi, ialah bagaimana kita nak meneruskan usaha kita untuk amalan-amalan soleh yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Pada Ramadan kita nak teruskan secara konsisten, secara istiqamah untuk mendapat apa? Mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya nak tengok soalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah petua amalan yang dapat mengekalkan kita supaya istiqamah dalam ibadat? Memang istiqamah ni benda berat. Nak masuk syurga ni, istiqamah ni nilai dia syurga. Nak masuk syurga ni bukan harga RM2.5. Dia perlu pada pengorbanan. Orang nak berjaya atas dunia pun pengorbanan dahsyatnya kan. Nak berjaya kan. Orang menega. Ramai orang menega, tak semua orang berjaya. Ada orang tu cukup makannya, suam kuku. Ada orang tu dia jutawan tu. Cuba tengok macam mana dia boleh jadi jutawan tu. Dia punya pulun tu, ya Allah. Macam tu juga. Ni nak dapat syurga lagi dahsyat. Perlu pengorbanan yang lebih besar daripada orang lain. Maka antara pengorbanannya adalah istiqamah. Istiqamah tu benda yang susah sebenarnya, tapi boleh lakukan. So cara macam mana nak istiqamah ni? Banyak cara, saya bagi 2 cara. Yang pertama, kita kena jangan tinggal majlis ilmu. Itu cara pertama. Sebab Quran kata wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kerana peringatan itu memberi manfaat pada orang beriman. Kita ni, sifat manusia ni, dia selalu lupa kan. Kita tahu bukan tak tahu, tapi lalai, lupa. Tahu tak solat duha itu sunat muakkad? Tahu. Buat tak? Mari buat tak? Allah tak dan, mana boleh tak dan. Yalah duk pi marin pi raya, duk lari tar sehari. Mari hari apa? Mat kan, ini cuti kan. Tu pi raya, duk lari tar sehari, nak masa nak sembahyang. Baik. Boleh tak sembahyang raya sembahyang duha? Ni kena ada ilmu ni. Boleh tak sembahyang raya sembahyang duha? Boleh tak? Hampa nak angguk pun dah gilang pula satu ni. Atau dah habis waktu dah. Saya kata gula semua tak ada had kan. Boleh tak sembahyang duha dalam kereta? Nabi SAW salat sunat di atas unta, atas kenderaan. Walau tak menghadap kiblat, dibenarkan solat sunat sahaja atas kenderaan, dibenarkan. Maka atas itu unta kita, kenderaan kita apa dia? Kereta motor. Jadi kalau kita tak dan pergi kerja macam itu, atau bulan Ramadan sekalipun, dia bertanya saya, Ustaz, masuk 8.30, rehat aku 1, 10 punya rehat tak ada. Bulan Ramadan itu. So nak sembahyang duha waktu bila? Atas motor lah. Pukul 8 pagi duduk atas motor, motor. Kan? Allahu Akbar. Jangan angkat tangan. Nanti kita kena tahu.
Tu kena tahu mana rukun mana tidak tu. Waktu tu angkat tangan, qalu inna lillahi wa inna raji'un lah. Kan? Masih pegang Allahu Akbar, ingatlah hati yang duha 2 rakaat. Pegang sering macam tu juga. Allahu Akbar, ingat. Baca Fatihah. Baca Fatihah tu yang wajib kan. Baca surah sunat. Rakaat Allahu Akbar. Tunduk. Mata tengok depan, jangan duduk tengok tangki motor tu. Tengok depan. Subhanallah alhamdulillah. Sujud lebih sikit daripada rakaat. Jangan sujud bawah steering. Maknanya atas kereta, atas motor, asalkan ada wuduk, tutup aurat, boleh tunaikan solat. Solat sunat lah, solat wajib tak boleh. Solat wajib kena berhenti, solat sunat. Maknanya tidak ada alasan untuk tak buat. Alasannya apa? Malas. Satu tak ada ilmu. Satu. Kan? Jadi maknanya tuan-tuan, sebab tu kena diperingatkan selalu. Kita bukan tak tahu, kita tahu tapi kita alpa. Jadi cara nak istiqamah nak kena ketuk selalu. Ketuk selalu kena duduk macam ilmu. Kan? Bila kita duduk kita tahu Allah aku ni. Bila tak duduk dia hanyut, lama-lama hanyut kan. Bila duduk ni orang ni ketuk sikit-sikit. Sebab kadang-kadang hak kita duduk ni, kita mengaji ni, kadang benda tu kita tahu dah. Tapi nak peringatkan semula. Peringatan tu penting. Kan? Aku duduk pergi mengaji benda sama, duduk abang. Memang kadang-kadang benda sama je. Tapi benda sama tu kita tak buat. Betul tak? Memang benda sama tu kita tak buat. Jadi antara cara nak istiqamah, kena ketuk selalu ilmu. Yang kedua, mujalasatus salihin, duduk dengan orang baik-baik, orang soleh, berdamping dengan orang soleh. Sebab kawan ni antara faktor yang sangat utama juga dalam pembentukan diri kita. Kan? Kalau kita kaki masjid, insya-Allah. Kawan kaki masjid, kawan nak tanya, jom masjid. Kawan kaki kuliah, duk tanya kuliah ya. Kawan kaki pancing, pantang cuti. Mana pernah ada? Macam apa? Kawan semua kaki pancing. Lain kali cuti, no, pancing. Kita tak kata salah pancing tu, nak ceritanya bahawa kawan dia memberi pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Sebab tu falyanzur ila may yukhalil. Lihatlah siapa kawan kita. Soalan tentang pembalahan tempat bersemayamnya Allah, adakah ini soalan akidah? Dia ayat mutasyabihat. Asalkan jangan menyerupakan Allah dengan makhluk. Sama ada kamu nak tafwid, serah pada Allah, tak nak takwil. Ar-Rahman ala arsy istawa, Allah bersemayam macam mana? Pulang. Mengikut kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua dia takwil sebab kena orang tak faham. Kau tak takwil tak faham. Duk nampak Allah macam makhluk. Tak boleh. Nak beritahu itulah penguasaan Allah, pemerintahan Allah sebagainya. Dua-dua tu diterima sebenarnya. Yang tak diterima golongan mujassimah. Mujassimah ni makna golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Hari ni berbalah dengan bukan ngempuk mujassimah sebenarnya. Hari ni berbalah dalam benda yang dua-dua diterima. Orang kita berbalah patut benda yang tak patut berbalah sebenarnya. Baik, dua-dua puak hari ni, maka kata Allah macam makhluk kah? Dua-dua puak ni, hak berbalah ni. Adakah salah satu puak dia kata Allah ni serupa makhluk? Ada tak? Tak ada. Cuma cara pendekatan berbeza. Yang ni tak nak fikir banyak, serah pada Allah. Hak ni kata dia mentakwilkan supaya orang lebih tenang. Dua-dua tak apa. Yang tak boleh ni kalau dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Anggap Allah itu makhluk. Laisa kamitsli syai' itu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Tapi itulah kita kata, kadang kita balah kita tak tahu kita balah apa. Jadi balah sudah. Dia seronok berbalah kan. Bergaduhkan sikit-sikit tu makin teruk. Tambah dengan ada media sosial, lagilah berat. Kan? Baik. Assalamualaikum. Kesalam. Solat sunat duha dan isyraq apa beza? Bilakah waktu sunat duha dan waktu sunat isyraq? Sebenarnya sebagian ulama kata isyraq itu duha. Isyraq itu duha. Isyraq itu permulaan duha. Permulaan duha dia panggil isyraq. Sebab duha kan dia panjang. Sampai sebelum zuhur kan. Isyraq tu sebagian duha. Hak mana? Hak awal. Hak awal itu dia panggil isyraq. Jadi kalau yang nak membezakan isyraq duha, dia solat isyraq dulu baru solat duha. Kalau yang apa tak membezakan, dia solat awal duha tu dia panggil isyraq. Tengah duha tu duha lah. Sebab waktu dia sama ya. Waktu dia selepas satu tombak matahari naik sekadar satu tombak. Mana syuruk? Syuruk apa syuruk? Mana dia? Syuruk. Ha?
7.3 minit. Kalau 7.30 dah. Waktu isyraq ni. Dan dia waktu duha. Waktu yang sama. Cuma isyraq ni pukul 10 pagi bukan isyraq dah. La isyraq sebab dia waktu awal duha. Sebab tu sebagai ulama kata isyraq tu duha. Cuma di awalnya dia panggil isyraq. Jangan salah faham. Orang kata isyraq 7.3 minit, 7.4 minit solat isyraq. Itu tak betul. Kan sebab apa? Itu baru naik matahari. Dia kena tunggu. Okey. Ustaz, boleh huraikan penggunaan kami dan aku oleh Allah dalam Quran macam Ustaz cakap tadi. Kenapa sometimes pakai kami, sometimes pakai aku? Baru nak tanya. Tuan-tuan, saya sebut dah tadi, dalam bahasa itu kena belajar bahasa Arab. Okey, saya sebut bahasa Arab. Contoh kita nak tanya apa khabar, how are you? Bahasa Cina kita kata ni hao ma. India boleh? Kulim kan banyak? Kan mau tak tahu. Banyak kan? Ramai kan? Tak tahu. Apa kalau ni hao ma tu semua tahu. India, Tamil kata apa? Tamil. Seorang pun tak tahu. Nalma. Nalma dia kepala dia gelak sikit. Nalma. Kalau bahasa Parsi dia panggil halitu cetoras. Kalau bahasa Turki dia panggil nasalsenes. Kalau bahasa yang hangpa tahu abka kihalhe. Ini hangpa tahu kan. Bahasa Arab dia panggil kaifahaluka. Kaifahaluka, ka tu untuk seorang. Kalau ramai kaifahalukum. Nanti dia beza bahasa Arab unik sikit. Seorang lain, ramai lain, laki lain, perempuan lain. Itu kena belajar lah. Dulu saya ingat saya mengaji bahasa Arab, saya tak nampak kepentingan dia. Bila sekarang baru nampak. Hak ustaz suruh hafal masa tingkatan 1 dulu. Dia suruh hafal fa'alu fa'alta fa'altu ma fa'altum fa'alti fa'altu ma fa'altu fa'alna. Pedia ni. Hafal bila dia kata siapa tak hafal aku tumbuk sampai ke dinding. Ustaz dulu garang. Kita hafal Lepas tu baru fa'ala baru yaf'alu yaf'alani yaf'aluna taf'alu taf'alani yaf'alna taf'alu taf'alani taf'aluna taf'alina taf'alani taf'alna af'alu naf'alu. Boleh hafal tak? Hafal tak tahu apa pun hafal tu. Hafal rupanya memang dia mula dengan hafal. Lepas tu baru kita tahu penggunaan dia. Itu sangat penting. Sangat penting untuk mengetahui makna. Kalau tidak makna lari, tak faham yang tu, itu dhamir yang asas. Tak faham yang tu, makna lari. Makna lari salah faham. Dhamir salah faham. Jadi macam orang student saya dulu, saya pernah mengajak tamadun Islam tu untuk semua student. Kan tamadun Islam di universiti ni subjek yang wajib untuk semua pelajar. Kalau satu batch tu 5,000 lah subjek tu kan. Saya universiti, saya pernah mengajak dulu. Orang Batam mengajak tamadun Islam. Lah ni tukar dah subjek tu jadi TITAS, tamadun Islam dan Asia. Dulu tamadun Islam saja, cerita bab Islam je. Itu syok mengajak tu kan. Budak-budak Cina, budak India, ramai masuk. Budak Cina tu nak jumpa saya. Dia tag message, nak jumpa saya. Yang dihormati beliau ada tak di office sekarang? Saya nak berjumpa beliau. Saya kata apa budak ni? Mana ganti nama pun tak tahu. Beliau, dia kira hormat kat kita tu. Beliau, apa khabar beliau? Beliau tu ganti nama ketiga tu lah. Bukan ganti nama kedua. Macam tu juga bahasa Arab sebenarnya. Kalau tak faham jadi cacat merbak gitu. Jadi makna kena faham. Asas basic. Baik, saya nak cerita tadi. Jadi dalam bahasa Arab ni ramai kaum, seorang ka atau ki, perempuan ki, lelaki ka. Satu hari kita pilah pasal malam pasal Ramadan, bulan puasa pasal Ramadan. Tersempaklah dengan ustaz kita. Ustaz sekolah dulu ni. Allah dah 20 tahun tak jumpa ni ustaz. Takkan ada how are you ustaz? Takkan ada how are you. Dia ustaz Arab, mengajar Arab. Kita nak tanya apa khabar? Kita nak kata apa? Dia seorang je. Nak tanya apa? Ikut kaedah kaifahaluka lah kan? Tak, bukan kaifahaluka. Kaifahalukum. Dia seorang je. Yes, walaupun dia seorang, tapi kaedah dalam bahasanya menyatakan untuk kita memuliakan dia, walaupun dia seorang, kita menggunakan ganti nama ramai untuk seorang. Kaifahalukum cikgu, ustaz kaifahalukum. Dia bila kita sebut gitu, dia rasa dihormati. Kalau kita kata kaifahaluka ustaz,
kasar. Kasar. Bukan tak betul, betul makna dia, tapi tak polite, kasar. Itu bahasa Arab. Begitu juga saya nak kaitkan tadi, Allah sebut kami, bukan kami itu maksud ramai, tidak. Sebab tu kadang kalau tuan-tuan tengok YouTube, memang caca merba dia punya terjemahan. Ada orang tanya, YouTube ni, siapa Allah sebut kami? Dia merujuk pada Allah, kerajaan Allah, malaikat. Tak kena mengenal langsung. Dia nak ulah kami tu, dia tak tahu kaedah. Dia ikut suka dia. Allah sebut kami, mesti merujuk malaikat sekali. Tak ada. Kan? Allah waktu turun Quran tu ada kaitan dengan malaikat kah? Masalah itu qadar. Tak ada kaitan. Yang dengan malaikat tu Jibril lepas yang kedua kepada Nabi SAW. Itu qadar bukan turun kepada Nabi lagi. Turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Kan? Jadi kami itu bukan maksud amai. Hak maksud amai lah. Tapi hak kami itu juga bermaksud satu, tetapi kebesaran dan keagungan. Sebab tu kalau kita faham, Allah bila sebut kami itu, saya sebut tadi, ayat-ayat rububiyah, ayat-ayat yang membentuk Allah, yang menurunkan sesuatu, Allah mentadbir, Allah mencipta, Allah akan sebut kami. Jadi bila kita baca tu, kita rasa besarnya, agungnya Allah. Tapi kalau ayat yang berkaitan dengan pengabdian, tidak aku ciptakan jin manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepadaku. Pengabdian kepada Allah sebut aku. Allah sebut aku. Kalau pengabdian, sebab pengabdian ni berbentuk penyembahan. Itu dipanggil uluhiyah. Kan? Jadi makna itu dia reflect kepada penggunaan bahasa tu sendiri. Tu apa? Tu maksud dia lah. Faham? Okey, tu soalan. Ustaz, maaf nak tanya. Tak payah minta maaf lah, memang saya bagi tanya pun. Bolehkah kita keluarkan zakat KWSP dari adik-beradik kita sendiri yang kurang mampu? Boleh. Adik-beradik bukan bawah taungan kita. Adik-beradik ni maknanya abang kita, adik kita, daripada family sendiri. Jadi mereka susah, kita boleh bagi zakat kat dia orang. Yang tak boleh bagi zakat ni pada anak sendiri, tak boleh lah. Pada mak ayah tak boleh. Dia bagi usul dan furuk tak boleh. Sebab apa? Sebab kalau kita bagi zakat pada anak, macam bagi kita sendiri. Sebab apa? Anak tu tanggungjawab nafkah kita. Bagi zakat ke ayah macam bagi kita, sedangkan itu tanggungjawab kita, nafkah. Tapi abang adik itu dah, itu mereka family dia orang sendiri, kita tak tanggungjawab. Namun begitu, bila kita bagi, lebih baiklah untuk mengeratkan lagi persaudaraan. So boleh bagi. Dah habis ni, tak ada soalan dalam ni. Tu je soalan yang sampai melalui WhatsApp ni. Ada soalan lisan nak tanya? Soalan direct ada? Tak ada? Tak ada? Ya. Baik, baik, terima kasih. Ada orang baru ni dia nak cuba nak mentabrirkan maksud ummi tu. Soalannya ummi tidak bermaksud tak tahu membaca. Kan? Sebab apa? Sebab takkanlah Nabi macam tu. Dia nampak itu sudut yang negatif. Tak tahu membaca sudut yang negatif. Dia sebenarnya kalau kita tengok dalam konteks bahasa Arab, ummi tu memang tak tahu membaca. Sebab itulah semua kitab-kitab menyatakan memang Nabi ummi tu la yaqra wa la yaktub. Tak salah pun sebenarnya. Tapi pandangan kita yang salah. Pandangan kita yang salah. Sebab memang Nabi SAW, Allah bagi kemuliaan pada Nabi dengan tak tahu membaca, tapi Nabi boleh menyampaikan Quran. Itu kemuliaan. Kalau Nabi boleh membaca, orang tohmah Nabi ambil cedok daripada sana, cedok daripada sini. Nabi tak tahu. Orang pun tahu Nabi tak tahu. Tetapi Nabi boleh menyampaikan satu bahasa yang sangat indah. Kan? Dan dia tak menafikan fatanah, tak menafikan cerdik. Ada orang dulu-dulu tuan-tuan, orang dulu yang zaman Jepun tak belajar tu kan. Ada yang tak boleh baca tapi cerdik tak? Cerdik. Lebih cerdik daripada kita lagi. Nampak tak? Dia tak menafikan cerdik sebenarnya. Tapi itu hikmah yang Allah tentukan. Sebab perkataan ummi itu sebenarnya maksud apa?
Umi tu siapa? Ada lagu Umi mak kan. Betul, memang Umi tu asal maksud mak. Atau pakaian dengan tak boleh baca ni. Umi ni maksud mak. Dikaitkan tak boleh baca dengan Umi sebab apa? Sebab seolah-olah dia masih lagi baru dilahirkan oleh ibunya. Orang baru lahir dia boleh baca tak? Tak boleh kan? Takkan lahir boleh baca, boleh menulis dah. Jadi maknanya Ummi itu dinisbahkan kepada ibu kerana apa? Kerana dia tak boleh membaca. Kelemahan bagi kita, tapi bukan kelemahan bagi Nabi SAW. Dia beza pandangan tu. Macamlah bila kita sebut Allah itu takabur. Kita boleh sebut takabur rasanya nak sombong. Allah takabur? Boleh tak? Boleh Allah takabur? Bolehlah, itu layak dengan Allah. Tak layak dengan kita. Kadang-kadang kita nak letak tu dalam kasut yang berbeza. Apa orang putih panggil apa? Orang putih saya tak putih. Jadi kita letak dalam situasi yang berbeza. Macamlah orang dia tengok Aisyah kahwin dengan Nabi umur 9 tahun. Ish, tak boleh ha. Dia dengan orang tali sukutuk pak. Lah kali jumpalah satu pandangan kata bukan 9 tahun, 19 tahun. Ulama India, kan? Apakah dia bawa yang tu? Sedangkan dalam Sahih Bukhari sebut 9 tahun. Adakah Sahih Bukhari ni salah? Kita cuba letak pada zaman kita. Zaman kita budak 9 tahun memanglah hingga meleleh lagi. Zaman tu 9 tahun dah matang. Bukan kata zaman Nabi. No, zaman tok nenek kita pun kalau tanya tok nenek kita menikah umur apa? 11 tahun. 12. Ingat tak? Tahu tak? Betul dia menikah umur apa? 11 tahun, 12 tahun tu dah ada anak dah. Kita 12 tahun arti apa? Zaman tu berbeza. Kita nak cuba letak pada zaman kita. Memanglah. Sebab itu Arab Quraisy ni hak benci, hak yang menentang Nabi, tak ada seorang pun pertikai perkahwinan Nabi dengan Aisyah. Kalaulah benda tu memang orang kata penderaan kanak-kanak lah, awal lagi dia hantar rapat. Hak lain dia hantar, hak tu dia tak hantar pun. Sebab apa? Sebab tak ada masalah apa pun. Zaman sekarang dia cuba letak dalam dimensi yang berbeza. Itu masalahnya. Jadi macam tu kalau kita dengar tok nenek kita kahwin umur 12, kita lah ni marah tak kira 12 tahun kawan baru darjah 6 UPSR pun nak tak ambil lagi, tu pun dah dimansuhkan dah. Kan? Lepas kemudian pula nak menikah apa? Zaman kita. Jangan duk bagi sama. Jadi begitu. Niat tu betul. Tak nak letakkan keburukan Nabi, tak buruk pun sebenarnya. Itu satu kelebihan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Nabi boleh menyampaikan sesuatu walaupun Nabi tak perlu membaca pun. Tapi Nabi boleh sampaikan sesuatu yang sangat miracle. Bahkan itulah menunjukkan ia datang daripada Allah, wahyu Allah. Kan? Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Tak ada? Okey, saya muntikan sekali itulah perbincangan kita pada pagi ni. Lewat ni dia punya kuliah kita ni. Jadi sekadar itulah perbincangan kita kuliah subuh kita pada pagi ni. Moga-moga insya-Allah pasca Ramadan ni kita bersemangat, kan? Apa yang kita buat dalam Ramadan dulu kita buat. Sebab tu para ulama salafus salih bila ditanya apakah tanda amalan diterima oleh Allah, tandanya dilihat kepada amalan yang seterusnya. Kalau kita buat satu amalan kemudian kita continue lagi, maknanya amalan yang pertama tu Allah terima. Tapi kalau kita buat satu amalan lepas tu tak continue dah, maknanya amalan sebelum itu tidak diterima oleh Allah. So kita tengok diri kita, tak perlu tengok orang lain. Tengok diri kita, tak perlu tengok orang lain. Adakah kita ni amalan kita Allah terima atau tidak? Maka dengan sebab itu kita kena usaha untuk istiqamah lah pasca Ramadan ni, kan? Dan mudah-mudahan yang penting sekali Allah bagi kesihatan yang baik pada kita untuk kita terus dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang terbaik, insya-Allah. Dan mudah-mudahan itu penting juga Allah bagi kesihatan yang baik pada kita. Sebab saya duk tengok ni sahabat-sahabat duk senaraikan. Sahabat-sahabat nak mengaji zaman dulu kan, duk senaraikan siapa yang dah meninggal dunia. Allahu akbar gitu. Dia pun duk senarai lagi ni.
duk bilang seorang kan. Tu dia kita tengok tu punya Allah. Ada yang dah sakit, ada yang jadi kita jelah kesihatan kita jaga jugalah. Kan? Takat mana kita boleh. Jadi sebab kesihatan tu penting untuk memudahkan kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah bagi kebaikan pada kita dan pertemuan kita pada pagi ini. Sekadar itulah sedikit yang kita boleh bincangkan. Mudah-mudahan apa yang kita bincang diberkati dan dirahmati oleh Allah. Sekian, dan saya ucapkan terima kasihlah pada semua yang hadir pada pagi ini. Mudah-mudahan dapat sikit manfaat. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma atina afdhala ma tu'ti 'ibadaka salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.